Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai topik 3 ya, iaitu application of linear and quadratic function. Jadi kita mulakan dengan demand and supply function, iaitu fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Jadi kita lihat dulu demand function. Kita tengok dulu rajah dia, graf dia macam mana. Jadi berikut adalah demand function, dan kalau kita lihat demand function ini, iaitu fungsi permintaan ini, garis lurus ini mempunyai kecerunan negatif. Ya. So demand function is always consist of negative gradient. Ya. Kecerunan dia negatif, sementara untuk supply function, iaitu fungsi penawaran, dia adalah sebaliknya. Jadi kita perhatikan dekat sini, kecerunan dia adalah positif. Okey, so jadi ada beberapa info dekat sini. Kalau kita lihat betul-betul, untuk fungsi permintaan, demand function, jika kuantiti adalah meningkat, ya, maka harga dia berkurang. Sebaliknya, jika kuantiti berkurang, maka harga dia meningkat. Sebaliknya berlaku bagi supply function, fungsi penawarannya. Dia terbalik daripada di antara supply dengan demand tersebut. Okey, itu perkara pertama. Perkara kedua adalah cuba kita lihat skala ini, paksi X dan paksi Y ini. Kita biasa kalau kita ada dua paksi, ini biasanya paksi X kan, yang ini adalah paksi Y, betul? So sekarang bila kita nak membincangkan demand and supply function, dia punya variable dah berubah. Instead of kita ada X dekat sini, now yang X itu dah jadi Q, ya. Dan yang paksi ni pula kebiasaannya ini adalah Y, dia dah jadi P. Jadi P dengan Q itu, P itu adalah stand for price dan Q itu stand for quantity. Okey ya. So jadi jika kita hendak melihat sedikit kesamaan dengan polinomial, jadi sebelum ini kita pernah tahu kan yang ini kan, Y sama dengan mx tambah c, tapi mesti disusun dalam bentuk inilah ya. Mesti disusun dalam bentuk yang berikut, baru kita boleh determine dia punya kecerunan dia. Jadi kalau kamu ingat semula, kecerunan bagi suatu polinomial macam ni, kita lihat pada nilai m, betul tak? Nilai m. Jadi kita susun semula, kita ambil ini dan kita buat perbandingan dengan ini, maka kita akan dapat ini. Ya, sebab tadi kita dah tukar dah. Nampak tak y? Sini y kan? Kita dah tukar jadi p. Jadi saya dapat p kat sini. Lepas tu mx tambah c. X pun dah tukar kan? X tu dah tukar jadi q. Jadi ini q. So jadi kita dah dapat satu bentuk persamaan, iaitu P sama dengan MQ tambah C. Jadi tadi kita sebut untuk demand function, iaitu fungsi permintaan, kecerunan dia negatif, maka kecerunan negatif ini dilihat pada perkali bagi Q. Ya, dilihat pada perkali bagi Q. Ini adalah Q, maka perkali itu adalah M. So sekarang ni kita boleh kenal pasti, jika diberi satu-satu persamaan, kita dah boleh tahu dah dia demand function ke ataupun supply function based on M. Based on M sahaja. Jadi kalau M ini bernilai negatif, maka dia adalah demand function. Sebaliknya, jika M itu bernilai positif, ya, perkali bagi Q ya, bukan nilai Q, perkali bagi Q. Jika M itu positif, maka dia adalah supply function ataupun fungsi penawaran. So ini adalah rajah dia. Okey, so nanti kita ada soalan untuk kita nak uji yang ini ya. Kita pergi kepada satu lagi istilah yang baru, iaitu market equilibrium point. Maksud dia dalam bahasa Melayunya adalah titik keseimbangan pasaran. Okey, so ini berlaku apabila demand
equal to supply, iaitu fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi cara untuk menyelesaikannya adalah kita perlu mendapatkan titik persilangan di antara dua garis lurus ini. Okey, so kaedah dia adalah dengan menyelesaikan persamaan serentak. Okey, so jadi titik keseimbangan pasaran adalah kita nak dapatkan titik persilangan di antara dua garis lurus, iaitu garis lurus untuk demand dan garis lurus untuk bagi supply. Ini the whole idea is macam ni lah. Okey, so ini apa ni? Ingat semula similarity di antara XY dan QP. Okey, ini kita dah bincang dah tadi. Okey, now kita pergi kepada satu contoh mudah dekat sini. Soalan dia, determine which of the following are demand and supply equation, then obtain the market equilibrium point. Okey, sekarang ni kita diberi dua function macam ni kan, A dengan B. So kita nak menentukan yang mana satu adalah demand function ataupun fungsi permintaan, yang mana satu merupakan fungsi penawaran. Jadi untuk menentukan sama ada dia demand ataupun supply, pertama sekali kita kena susun elok-elok dalam bentuk ini. Ya, dalam bentuk, ini bukan ini salah ni. Okey, saya betulkan sikit, ini bukan dalam bentuk ini ya. Dia sepatutnya mesti dalam bentuk ini. Mesti dalam bentuk ini ya. Kena susun dalam bentuk yang saya terangkan tadi ni. Okey, so dia mesti disusun dalam bentuk berikut. P sama dengan MQ tambah C. Jadi kalau kita perhatikan dekat A dengan B ni, dia belum lagi disusun dengan baik. Yang B ni pun sama juga, masih ada 3 dekat sini, kena pindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita kena buat sedikit kena rearrange balik semua ungkapan-ungkapan ini. Jadi untuk yang A kat sini, kita lihat untuk A, kita ada P tambah 2Q sama dengan 100, P sama dengan negatif 2Q tambah 100. Nampak kan? Kita susun macam mana? Cuba tengok. P sahaja tinggal di sebelah kiri, yang lain letakkan ke sebelah kanan. So jadi dengan kata lain dari sini kita boleh melihat perkali bagi Q adalah negatif kan. So bila negatif bermaksud kecerunan dia negatif, maka dia adalah demand equation ataupun demand function ya, fungsi permintaan, sebab kecerunan dia negatif. Sebaliknya, apabila kita cuba soalan B, kita susun semula, kita akan dapat benda yang macam ni. Kita dapat ini, kita pindahkan 3 ni ke sebelah kanan, dia jadi bahagi semua. Jadi perkali bagi Q adalah 1/3, iaitu positif 1/3 lah. Oleh sebab dia positif, maka dia adalah supply equation ataupun supply function, fungsi penawaran. Okey ya, so itu saya telah pun menjawab macam yang mana satu adalah demand, yang mana satu adalah supply equation. Baik, seterusnya dia nak mendapatkan market equilibrium point, titik keseimbangan pasaran yang ini. Jadi cara dia adalah dengan mendapatkan titik persilangan. Jadi kita pun selesaikan cara ini ya, untuk mendapatkan titik keseimbangan pasaran. Selesaikan dua-dua persamaan ini hanya guna kalkulator sahaja, dan finally kita akan dapat P sama dengan 50 dan Q sama dengan 25. Maka titik keseimbangan pasaran ni adalah 25-50. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Okey, lihat semula kat sini. Ini ingat kan, kalau koordinat X dan Y, ini kan X, ini kan Y kan, ini X, ini Y, jadi QP. Ya,
jangan kita, sebab kita dah terbiasa dalam lepas P, Q kan, jangan buat sini P, sini Q ya. Sini adalah Q, sini adalah P, quantity and price. Right? So jadi bila nak buat titik keseimbangan pasaran, jangan terbalik, Q dulu baru P. 25, 50. Okay, so kita ada satu lagi soalan. Contoh dekat sini, kita diberi demand function, fungsi permintaan seperti berikut, dan kita juga diberi supply function, fungsi penawaran seperti berikut. Soalan dia, determine the price, tentukan price P, ya, P at market equilibrium point. So jadi kita dah tahu dah sebelum ini, kalau titik keseimbangan pasaran, kita kena samakan dia, kena solve, kena dapatkan P lah. Ya, kena dapatkan P macam tadi lah ya. Kita kena selesaikan sehingga kita dapat titik persilangan. Right? So dalam contoh ini agak mudah, sebab itu kita boleh guna kalkulator. Tetapi kali ini kita ada apa? Kita ada persamaan kuadratik. Ini kuadratik, ini pun kuadratik. Kalau kamu ingat semula, kalau kita ada dua-dua persamaan kuadratik, kita kena buat apa? Mula-mula kita tak boleh terus guna kalkulator ya, tak boleh. So kita kena buat penggantian. Buat penggantian terlebih dahulu, lepas tu baru kita selesai buatkan sedikit jalan kerja, dan baru kita boleh guna kalkulator. Jadi saya tunjukkan solution dia. Ini dia selepas kita menggunakan penggantian. Lepas tu kita permudahkan, dah dapat barisan ini, baru kita boleh guna kalkulator untuk determine P dan juga nilai-nilai P. Okey, dan di sini kita akan dapat dua nilai P sebab dia kuadratik. Ya, dapat dua nilai P, akan tetapi satu sahaja nilai P yang betul. Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu nilai P? Kita lihat semula soalan, dia dah bagi syarat nilai P tu duduknya di antara 5 dengan 50. Jadi jawapan kita dekat sini 170 dan juga 30. Jelas dekat sini yang 170 ini kita tak terima. Ya, sebab P tu duduknya dekat sini antara ini kan. Jadi kita hanya terima P sama dengan 30. Jadi jawapannya adalah 30 lah. Ini ya. Okey, ini satu. Yang kedua, find the quantity for such price. Quantity tu apa? Q kan? Kita nak cari Q tu apa? Dan P kita dah tahu dah. Kita dah tahu P tu 30. Nak cari Q? Kalau nak cari Q, P kita dah tahu. Kita boleh gantikan P sama dengan 30 ini ke dalam mana-mana function yang ada. Masukkan dalam sini pun boleh, masukkan dalam sini pun boleh. Jawapan dia sama je. Jadi katakan kita pilih function ini, kita gantikan P30 tu ke dalam sini. Gantikan aja. Ya, so kita ada 0.5 30 kuasa 2 tolak 50, dan kita dapat jawapan dia 400. Okey ya? Okey. So kita pergi kepada satu bahagian yang lain pula, iaitu cost and revenue function ya. Cost dan revenue function. Revenue tu apa? Revenue tu adalah hasil. Jadi maksud dia dekat sini kita ada fungsi cost dan fungsi hasil. Jadi kita ada dua istilah yang kita nak gunakan. Total cost ya. Total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost. Okey, dalam soalan biasanya fixed cost ini dinyatakan. Ya, fixed cost. Cuma yang variable cost ini tidak dinyatakan. Okey, bukan. Dua-dua ni diberi, tetapi biasanya fixed cost ini diberi satu nilai. Ya, katakan 5,000 ke, 10,000 ke, 20,000 ke, semacam tu cuma variable cost ni kena hati-hati, sebab variable cost ni dia mungkin macam ni. Dia mungkin ada satu variable cost, mungkin ada dua variable cost, mungkin ada tiga variable cost, contohnya macam tu. So kita kena hati-hati sebab
setiap variable cost ini kita kena darabkan dengan Q. Ya, kita kena darabkan dengan kuantiti dia. Yang X ni nilai dia lah. Yang Q ni adalah kuantiti. Kena darabkan dengan Q. Okey, itu untuk total cost. Untuk total revenue, jumlah hasil, dia terdiri daripada unit price darabkan dengan total quantity sold. Ya, so jadi kalau kita nak gunakan variable, maka unit price kan P kan, lepas tu quantity kan Q. Jadi sebenarnya total revenue ni sama dengan P darab Q. Ya, P darab Q. So nanti kita boleh lihat satu contoh dekat sini ya. Kita boleh lihat satu contoh kat sini. So jadi kita akan menggunakan nombor 1 dan nombor 2 ni untuk mendapatkan total cost dan total revenue, dan nombor 3 ni profit, keuntungan. Jadi keuntungan yang kita perolehi tentulah hasil tolak kos, baru kita dapat untung kan. Jadi 2 tolak 1. So nombor 3 ni don't worry, sebab as long as kita dapat nombor 1 ni apa, nombor 2 ni apa, profit ini kita boleh kira terus. Ya, cuma kena berhati-hati 1 dan 2 ni macam mana kita nak dapatkan. Baik, kita pergi kepada satu contoh kat sini. Kita boleh baca sekejap. Okey. Nampak ya? Formula kat atas, soalan kat bawah. Okey. Kalau kita baca line per line macam ni, a factory produces a certain type of product worth RM200. So, dekat sini jelas ini adalah unit price dia, iaitu P. Ini P ya. So maksudnya dekat sini kita dah tahu dah P tu 200. Ya, P tu 200. Jadi dekat sini kita dah boleh tulis 200. Ya, kita dah boleh tulis 200 kat sini. Okey, kita sambung. The cost of each raw material and labor are 30 and 15 ringgit per unit respectively. Jadi dekat sini dia dah beri kita variable cost. Yang ini variable cost. Ini ya. Yang ni variable cost. Maknanya factory ni variable cost dia ada dua. Ya, satu adalah material, raw material, jumlah dia 30, dan satu lagi labor, buruh, jumlah dia 15. Jadi saya dah sebut tadi, untuk variable cost kena darabkan dengan Q kan. Jadi kita ada 30Q tambah 15Q. Okey, itu adalah variable cost. Lepas tu dalam soalan ini dia nyatakan dengan jelas the fixed costs are 100,000. Jadi maksud dia kalau kita lihat yang nombor 1 ni, kita dah dapat apa? Fixed cost dah diberi kan, iaitu 100,000 tambah ini 30Q tambah 15Q. So macam itulah. Right? Okey, dan total revenue ni pun kita dah tahu dah unit price ni 200 ya, 200. Q ni tidak diberi, maka dia akan jadi 200Q. Jadi total revenue pun kita tahu, total cost pun kita tahu. Baik, sekarang ni soalan dia A, obtain the function for profit. Cari berapakah fungsi fungsi untuk keuntungan, ya, fungsi keuntungan. Jadi kita tahu fungsi profit ini 2 tolak 1, iaitu revenue, hasil, tolak cost. Jadi kita lihat penyelesaian dia macam ni ya. So macam ni, kita cari total revenue dulu. Ya, kita akan buat macam ni ya, 2 tolak 1. So total revenue adalah 200Q, total cost adalah 30Q tambah 15Q tambah 100,000, kita dapat 45Q tambah 100,000. Jadi profit ini adalah 2 tolak 1. Kita pun buat 2 tolak 1 macam ni, dan kita susun semula, dan kita akan dapat
fungsi keuntungan dia sebagai 155Q tolak 100,000. Okey, ini adalah bahagian A. Bahagian B, dia tanya find the profit if 10,000 unit are sold. Maksud dia unit kan, maka kuantiti dia 1000. Jika Q tu 1000, berapakah fungsi keuntungan dia? Kita baru je dapat fungsi keuntungan tadi sebagai ini kan. Lepas tu dia tanya jika Q tu 1000, so berapakah profit dia? So kita masukkan je lah. So kita akan gantikan Q sama dengan 10,000 tersebut ke dalam fungsi profit tadi tu. Jadi kita pun masukkan dan kita akan dapat profit dia berjumlah ini. Okey. So okey ya. So kita belajar cost dan revenue function, kita belajar mengenai titik keseimbangan pasaran, dan kita juga telah belajar mengenai apakah itu demand and supply function. Okey guys, so kita stop sampai sini dulu. Kita akan sambung pada teaching video yang akan datang. Thanks for watching. See you in the next video.